Alhamdulillah, dari utara jauh kita mengembara ke pantai timur. Kemudian kita berkunjung pula ke Negeri Sembilan, kemudian ke Negeri Melaka, dan Alhamdulillah hari ini sampai sudah saya ke selatan tanah air, iaitu di Negeri Johor Darul Ta'zim. Cakap pasal Negeri Johor ni, umum tahu Negeri Johor merupakan sebuah negeri yang kaya dengan kepelbagaian adat resam, budaya dan juga makanan. Antara makanan yang popular di Negeri Johor ni adalah seperti kacang pul, nasi biryani, mi rebus dan sebagainya. Cakap pasal makanan pula, semua tahu rakyat Malaysia memang suka makan. Cuma perlu diingatkan, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kerana jika kita makan secara berlebihan, itu yang akan mengundang pelbagai jenis penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, sakit jantung dan sebagainya. Kita makan untuk memberikan tenaga untuk kita bekerja dan juga untuk kita beramal ibadat. Tak salah jika kita ingin menjamu selera dengan pelbagai makanan hidangan yang lazat, yang penting halal. Cuma kita perlulah mengambil pemakanan secara seimbang dan terkawal. Dan paling penting kita hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sekarang ni saya ingin bertemu dengan dua orang geng usrah saya di Masjid Sultan Iskandar yang terletak di Bandar Datuk On. Okey, masjid ni dikatakan sangatlah indah, dilengkapi dengan landscape taman yang menghijau dan kubahnya yang berwarna biru. Rekaan dan seni bina masjid ini diinspirasikan dari zaman Empire Turki Uthmaniyah dan dibina oleh Johor Land Board. Masjid ni diuruskan oleh Wakaf An-Nur. Apa yang saya ceritakan ni sebenarnya ada kaitan dengan aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa juga je kita bertiga pada hari ni. Apa ni, ala-ala kita dah jumpa, dah duduk ni dekat-dekat. Apa kata kita bertaaruf lah dulu? Boleh? Boleh. Okey. Jadi siapa nak mulakan dulu ni? Sesi taaruf kita. Saya mulakan dululah. Nama saya Nura Syikin. Saya berumur 28 tahun. Saya berasal daripada Kempas Johor Bahru. Saya seorang suri rumah dan mempunyai seorang cahaya mata perempuan. Kalau yang kat sebelah ni pula? Oh, saya Siti Nurhafizah binti Jafri dan boleh panggil Jaj. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan menambah bakti di Johor Bahru sebagai pendidik lebih kurang 5 tahun dah, alhamdulillah. Oh, cikgu lah ni. Lebih kurang lah. Mengajar apa tu? Mengajar pendidikan Islam. Masya Allah, ustazah lah ni. Alhamdulillah, ustazah. Rasa macam segan pula berusrah dengan ustazah ni. Kita sama je semua. Terima kasihlah ustazah kerana sudi join usrah ni. Jadi sekarang ni nak dengar slogan ustazah lah. Boleh? Okey, boleh. Slogan saya, kenapa saya perlu berusrah? Kerana usrah tu merupakan satu kelompok yang melahirkan amilin. Amilin bukan sekadar mufakirin, bukan sekadar berfikir dalam proses nak menghayati Islam ni macam mana. Oh, maknanya sambil kita berfikir tapi kita kena buat. Dalam proses nak hayati Islam. So dengan berusrah lah. Berusrah lah, betul Tuli. Slogan Kim pula? Slogan Ikin, kenapa kita perlu berusrah? Kita perlu berusrah kerana usrah ni adalah tempat kita membina iman dan perubahan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Yelah, kalau didahulukan kita ni cuma manusia biasa kan. Iman kita ni hanyalah senipis kulit bawang. Kadang naik, kadang turun. Hati kita pula cepat berbolak-balik. Kadang dengan aktiviti usrah macam ni lah dapat kita meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah dapat terus istiqamah untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah, kita dah selesailah bertaaruf ya ustazah. Betul kan? Betul. Kenalan. Jadi sekarang ni kita bolehlah naik kereta dan menuju ke tempat yang Lina nak bawa korang berdua pergi. Tapi untuk episod di Johor ni kali ni special sikit. Dekat masjid ni ada galeri Islamic Information Center. First time tu saya dengar tu. Itulah sebab kita hari ni beruntung. Sebab pihak masjid menjemput kita untuk melawat galeri tersebut. Sebab dengan kata ramai sangat pengunjung yang bukan Islam bila diorang pergi melawat galeri tersebut. Alhamdulillah diorang terbuka hati dan mendapat hidayah untuk masuk ke agama Islam. Agama Islam, ya Allah. Seronok kan? Pintu hidayah buka dengan tengok galeri tu. Okey, jadi jom kita pergi sekarang. Jom. Tak sabar dah ni kan? Tak sabar nak tengok. Ni baru pertama kali tengok. Okey.
sekarang ni alang-alang lah tengah hujan-hujan ni kan, nak bawa laju pun tak boleh. Apa kata kita sembang dulu tentang satu topik ni. Apa pandangan Nikin dengan Josh tentang aspek kesihatan dalam Islam? Contohnya contohnya mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang sihat. Pada Ikin lah, kesihatan ni adalah salah satu nikmat yang kita kena syukuri, sebab kesihatan ni adalah kurniaan rezeki juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kurniaan rezeki yang Allah beri pada kita ni, dapatlah kita menjalankan amal ibadat dengan lebih baik, dapat bekerja dengan lebih cergas, lebih produktif. Lagipun dalam Islam memang kita sarankan untuk menjaga kesihatan tubuh badan, dan kita dilarang sama sekali untuk menzalimi diri sendiri. Okey, kalau tak keberatan saya nak tambah sikit lah. Yang mana ada satu hadis yang mana menceritakan tentang kesihatan juga. Yang Ikin cerita tadi lah. Okey, hadis ni daripada Rasulullah, hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqtani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghina'aka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Okey, maksudnya kat sini gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa antara 5-nya? Yang pertama, masa muda sebelum masa tuamu, masa sihat sebelum masa sakitmu, masa kaya sebelum masa kefakiranmu, masa lapang sebelum waktu sibukmu, dan juga masa hidup sebelum kematianmu, daripada riwayat Al-Hakim. Wallahualam. Tengok tu, bila ustazah kita baca hadis, terpukau Lin sebagai host ni. Rasa macam betapa bertuahnya kerana ada ustazah sudi join kembara Usrah. Okey, sebenarnya Lin nak bawa Ikin dengan Josh pergi ke klinik kesihatan Wakaf An-Nur. Klinik tu kalau tak salah Lin, dia terletak di bawah pengurusan Wan Kop Berhad. Wan Kop ni adalah anak syarikat Jacob. Lepas tu yang paling hebat, yang paling best kat sana bukan menggunakan perkhidmatan yang biasa-biasa tau. Semua doktor dan juga nurse kebanyakannya daripada KPJ. Maksudnya dia memang khas untuk orang beragama Islam juga, sebab klinik Wakaf An-Nur kan dia macam spesifik untuk Islam ke macam mana, Lin? Itulah dengan nama indah sangat kan, seindah agama Islam lah. Walaupun nama dia tu Islamik, tapi sebenarnya ia terbuka kepada semua tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan juga tak ada had umur pun. Semua boleh pergi kat klinik Wakaf An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji kerana sudi menerima kunjungan dari kami pihak Kembara Geng Usrah. Dan saya perkenalkan diri saya, Tuan Haji boleh panggil saya Lin. Dan ni adalah 2 orang Geng Usrah saya yang menemani saya sepanjang saya berada di Johor ni, Tuan Haji. Kalau Ikin dengan Josh nak tahu, Tuan Haji Bukhari ni merupakan Ketua Eksekutif Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Jadi Tuan Haji, boleh Tuan Haji cerita sedikit sejarah penubuhan klinik Wakaf An-Nur ni? Okey, sejarah penubuhan klinik wakaf sebenarnya bermula sejak tahun 1958 lagi. Merupakan di mana klinik wakaf yang pertama ni telah kita buka di Plaza Kutaraya waktu itu. Sekarang ni kita panggil Galleria, dan bermula daripada situlah kita berkembang dan sehingga kini kita mempunyai lebih daripada 23 rangkaian klinik wakaf di seluruh Malaysia. Klinik Wakaf An-Nur ini adalah inisiatif daripada Johor Corporation, dan ini merupakan salah satu tanggungjawab korporat yang dibuat oleh Johor Corporation dalam bidang kesihatan, di mana kita memberi perkhidmatan hampir secara percuma, tetapi kita mengenakan bayaran yang minimal lah. Maksudnya kita mengenakan bayaran pada kadar RM5 termasuk perkhidmatan doktor dan ubat. Bagaimana pula dengan syarat untuk mendapatkan perkhidmatan kat sini? Adakah terhad kepada golongan tertentu, maksudnya spesifik income ataupun had umur ke? Macam mana itu Tuan Haji? Memang klinik wakaf ni kita buka kepada semua golongan masyarakat. Tidak kira status. Tetapi berdasarkan kepada rekod kita,
hampir 90% sebenarnya adalah daripada golongan B40. Dan adakah ia terhad kepada rawatan dialisis ataupun ada lagi rawatan-rawatan lain kat sini? Kita bukan sahaja menyediakan pusat dialisis, tetapi juga perkhidmatan klinik yang biasa seperti demam, batuk, sesama dan sakit perut, sakit-sakit yang biasa. Tuan Haji, selepas itu ada tak aktiviti ataupun program kemasyarakatan lain yang Wakaf An-Nur anjurkan? Alhamdulillah, sejak daripada kita bermula klinik wakaf ni, kita sentiasa memikirkan bagaimana untuk kita dapat membantu kepada seramai mungkin masyarakat yang memerlukan. Dan antara program yang kita jalankan melalui klinik-klinik wakaf yang bergerak, kita mempunyai mobile klinik di mana kita masuk ke setiap daerah bersama pemimpin dan sebagainya untuk memberikan perkhidmatan, antaranya ceramah kesedaran kesihatan, program pemeriksaan kesihatan secara percuma, dan di waktu cuti persekolahan kita menganjurkan program sunaton ataupun program berkhatan. Klinik Wakaf An-Nur ni hanya berada di Johor saja ataupun ada rangkaian di negeri lain? Kita mempunyai rangkaian hampir di seluruh Malaysia. Kita berada di Kelantan, kita berada di Pulau Pinang, kita berada di Sarawak, kita berada di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan sebahagian besarnya di Johor. Wah, bagusnya. Terima kasih Tuan Haji. Kami sungguh berbesar hati nak pergi melawat kawasan ini sebab saya datang sini tadi pun saya memang teruja nak tengok klinik Wakaf An-Nur ni. Assalamualaikum Cik, saya Josh daripada peserta Gig Usrah ni. Boleh Cik kenalkan nama dan dari mana? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nazir bin Udin. Saya asal daripada kawasan Pasir Gudang ni juga. Lahir pun memang di sinilah. Okey, maksudnya orang sinilah. Memang orang sini. Okey. Baik, macam mana Encik boleh dapat rawatan kat sini? Macam mana Encik tahu klinik Wakaf An-Nur ada menyediakan rawatan macam ni? Okey, klinik wakaf ni dibuka lebih kurang awal tahun 2000. Daripada situ pun memang bila nak dapatkan apa-apa rawatan contoh demam ke yang ringan-ringan, boleh datang ke sini sebab bayaran pun murah je. Okey, saya tengok Encik ada penuh dengan jarum-jarum ni. Encik buat rawatan apa ni? Maksudnya berapa lama dah buat rawatan ni? Ni rawatan ni namanya hemodialisis. Dialisis. Kalau bahasa senangnya cuci darah lah orang selalu sebut. Okey, cuci darah. Okey. Dah berapa lama tu Encik buat? Dah 11 tahun dah. 11 tahun, masya-Allah. 11 tahun Maksudnya seminggu tu berapa kali? Seminggu 3 kali. So, macam mana dengan mutu perkhidmatan doktor, petugas nurse dekat klinik Wakaf An-Nur ni? Okey ke tak? Alhamdulillah, sejak saya dialisis di sini sampai sekarang, memang saya rasa memang sempurna dari segala segi. Okay, Encik, macam mana Encik dapat tahu simptom-simptom yang Encik ada sekarang ni? Boleh Encik ceritakan dekat penonton di rumah? Okey, macam saya masa tu bulan 5 2009, saya selalu rasa macam ada sesuatu yang mencucuk kat belakang bahagian pinggang. Okay. Lepas tu badan saya makin lemah kerap batuk. Kadang demam, kadang tak, dia on off macam tu. Jadi saya pergi ke klinik harian biasalah. Saya datang, doktor tu tegur saya, kenapa muka pucat? Dia cakap. Dia test buat ambil hemoglobin saya, sel darah merah, dia tengok memang dah rendah sangat waktu tu. Jadi doktor tu cakap kemungkinan awak ada sakit lain yang kronik lah. Kronik. Daripada situ dia refer saya ke hospital. Daripada hospital lah dapat tahu. Dapat tahu Encik ada penyakit buah pinggang ni. Okey, bila dah jadi macam ni ada tak pantang nak makan apa-apa? Ya, memang kalau dah menjalani rawatan dialisis ni memang banyak pantang makan, memang kita kena jaga. So kata air kita minum pun kita kena kira satu hari berapa. Termasuklah kuah dan buah-buahan yang kita ambil. Okey. So katanya berapa tu? Kalau untuk pesakit dialisis ni memang disyorkan cuma 500 ml sahaja sehari. Okey, itu sahajalah. Maksudnya tak boleh lebih. Kalau lebih apa jadi? Kalau lebih dia akan boleh menyebabkan pesakit tu sesak nafas sebab air masuk ke paru-paru. Akan menyebabkan bengkak di muka, di kaki. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan dan juga saya doakan Encik supaya cepat sembuh dan juga tabah menjalani ujian ini dan juga menerima qada dan qada Allah dengan redha lah. InsyaAllah, terima kasih kerana mendoakan saya.
segmen takaful pada kali ini, saya dan geng usrah saya berpeluang untuk membantu para petugas kesihatan dari Klinik Wakaf An-Nur untuk memberikan perkhidmatan dan pemeriksaan kesihatan secara percuma pada penduduk di sekitar Pasir Gudang. Yang menariknya, Klinik Wakaf An-Nur mempunyai sebuah truk yang telah diubah suai menjadi klinik bergerak. Klinik bergerak ini menawarkan pemeriksaan kesihatan ringkas seperti ujian tekanan darah, ujian pemeriksaan kesihatan dan khidmat nasihat serta ubat-ubatan. Kemudian, kami dibawa untuk melawat salah seorang pesakit yang telah diberikan bantuan peralatan kesihatan oleh Klinik Wakaf An-Nur. Semoga usaha yang murni ini dapat diteruskan dalam memberikan kualiti perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada golongan yang kurang berkemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Firdaus kerana sudi menjadi nakib kita dalam segmen Usrah Santai rancangan kembar Geng Usrah pada pagi ni. Dan tak lupa juga Ustaz pada dua orang Geng Usrah saya ni yang menemani saya sepanjang saya berada di Johor. Okey. Okey, jadi kita nak lanjutkanlah sesi ilmu kita pada hari ini dengan kupasan dan huraian daripada Ustaz. Nikmat kesihatan dalam Islam. Boleh Ustaz? Baik, boleh insya-Allah. Okey, dipersilakan Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah bagi berkat duduk majlis ilmu. Allah bagi barakah duduk dalam rumah Allah SWT. Allah juga bagi barakah nama-nama semua yang hadir pada pagi ini semuanya disebut oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya, semua nikmat yang saya sebutkan tadi kita takkan boleh dapat pun kalau kita tidak diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji dan hajah takkan boleh pun untuk kita beriktikaf kalau tak sihat. Takkan boleh datang majlis ilmu kalau tak sihat. Nak jumpa kawan pun tak boleh kita kalau tak sihat. Nak jumpa Tuan Imam, Tuan Bilal kita tak boleh sebab tak sihat. Hakikatnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana rata-ratanya manusia lupa, iaitu nikmat kesihatan dan waktu lapang. Sebab itu bila Nabi sebut sedemikian bermaksud tidak ramai ataupun ramai di antara kita ini yang lupa akan betapa pentingnya nikmat kesihatan. Satu perkara yang sangat penting yang kita kena ingat, jangan sampai ketika mana kita masih sihat sekarang ni, masih kuat tangannya, masih kuat kakinya, mata masih cerah dan telinga, jangan sampai bila Allah kurangkan nikmat ataupun Allah tarik, baru kita nak berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kaki kita boleh kuat, kita jalan. Jalan, kita pergi mana? Pergi Mid Valley, pergi jalan shopping-shopping, pergi pasar karat. Tapi bila kita ni kena gaut ataupun sakit, dah sakit tak boleh jalan, time itulah kita terfikir kenapalah time ni tak digunakan kaki untuk pergi ke masjid. Ketika itu nikmat yang paling dia akan rasakan, ya Allah, kenapa ketika aku sihat aku tidak solat? Kenapa ketika aku sihat aku tidak sujud? Meletakkan anggota yang paling agung di bawah untuk mengagungkan Allah satu perkara yang besar. Siapa yang waktu sihat dan lapangnya itu menjaga agamanya, nanti ketika tua Allah yang akan menjaganya. Sebab itu kalaulah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala afiat, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah afiatkan pendengaran tubuh badan, maka ketika itu Allah jadikan jasmani tak sakitlah, tak demam, tak sesama. Allah bagi ni akal, afiat. Afiat akal maksudnya apa? Tak bercelaru, tak pening kepala. Kita tak pening kepala, tak ada rasa macam perkara rusing, tak ada. Dan juga yang akhirnya afiat hati apa dia? Jauh daripada sifat sombong, tidak kikir, tidak kedekut, tidak takabur dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita mencapai kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, maka dengan ni berakhirlah kita punya sesi Usrah Santai dalam rancangan Kembar Geng Usrah. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat, haji dan hajah yang sudi menghadirkan diri bersama-sama menjayakan rancangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, selesai sudah program usrah kita bersama dengan Klinik Wakaf An-Nur di Pasir Gudang ni. Jadi selaku hos rancangan Kembar Geng Usrah, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Johor Corporation kerana mewujudkan klinik wakaf sebegini dalam memberikan perkhidmatan dan bantuan kepada pesakit dan golongan yang memerlukan. Terima kasih juga kepada Klinik Wakaf An-Nur kerana sudi menerima kunjungan dari kami rancangan Kembar Geng Usrah ni. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mewakili Tuan Haji Buhari bin Abdul Rahman selaku Ketua Eksekutif Wakaf An-Nur dan juga mewakili warga kerja Klinik Wakaf An-Nur ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Lin dan juga warga kru Kembara Usrah di atas kesudian mengunjungi klinik kami pada hari ini, dan juga kami dalam masa sama kami juga sangat berbesar hati di atas sebahan yang dibuat khidmat kami di sini untuk membantu lebih masyarakat di luar sana itu, bukan hanya khusus untuk negeri Johor, bahkan kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan juga bangsa. Jadi baiklah kepada penonton di rumah, teruskan menonton rancangan Kembar Geng Usrah kerana minggu depan adalah episod terakhir kami bersiaran, dan insya-Allah saya masih lagi berada di Johor Darul Takzim bagi meneruskan aktiviti berdakwah sambil melakukan aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan bagi menyantuni golongan yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.